Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari Isnin kepada semua rakan serta follower FB Soleha Mat Taha. Okey, apa khabar anda semua hari ini? Didoakan agar semuanya dalam keadaan sihat walafiat, sentiasa diberikan kemudahan, sentiasa dalam kesejahteraan, sentiasa dalam ketenangan, kebahagiaan dan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, ada siapa sekarang yang menemani Solehah di hari pertama kita PKPB ni di negeri selain Pahang, Perlis dan Kelantan? Okey. Adakah anda semua okey setakat ni berhadapan dengan kerenahan anak-anak di awal pagi? Alhamdulillah, walau apa pun ucapkan syukur Alhamdulillah kerana kita masih boleh melihat mereka di hadapan kita ni, insya-Allah. Okey, hari ini merupakan sharing ilmu Solehah hari yang ke-331. Alhamdulillah. Boleh tolong share dan boleh tolong kongsikan laju-laju Solehah punya link FB live pada hari ini supaya lebih ramai orang yang akan dapat manfaat daripada perkongsian ilmu yang berkat, insya-Allah. Okey, tajuk hari ini adalah rahsia dikejar rezeki. Solehah nak share dengan anda sebagaimana Solehah dah 2 tahun lebih berturut-turut Solehah mendapat top 1 stokis di seluruh Malaysia, Brunei dan Singapura. Dan apakah antara rahsia dan faktor kejayaan Solehah sehingga hari ini? Dan Solehah nak share dengan anda bagaimana Solehah sentiasa dikejar rezeki, mendapat sales, bisnes FTR pun sebulan 6 angka, dah berbulan-bulan lamanya, insya-Allah. So, hari ini Solehah nak share dengan anda tajuk yang sangat bertepatan dan sesuai pada situasi kita sekarang ni yang duduk di rumah, bagaimana kita nak sentiasa dikejar-kejar oleh rezeki. Selain beroleh rezeki yang barakah, kita nak juga sentiasa mendapat keberlimpahan rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Okey, sebelum tu mari kita sama-sama selawat dan juga berdoa seperti kebiasaan. Semoga Allah memberkati dan merahmati segala perjalanan hidup kita, insya-Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa ansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya mujib. Okey. Antara rahsia untuk kita sentiasa dikejar rezeki, Solehah ambil dan Solehah praktiskan segala ilmu ni. Solehah ambil daripada buku FTR, Formula Tarik Rezeki, di mana kita nak beroleh hati yang sentiasa dekat dengan Allah. Kita nak beroleh rezeki yang barakah, rezeki yang sentiasa melimpah ruah adalah dengan kita jaga yang pertama, solat awal waktu. Ni adalah rahsia kejayaan. Bukan Solehah seorang je, tetapi semua orang boleh berjaya, dan faktor kejayaan seseorang yang nak berjaya tu adalah dengan menjaga solat awal waktu. Orang yang menjaga solat awal waktu ni memang segala urusan hidup dia, segala kejayaan akan datang bergolek dan mengejar-ngejar dia. Sebab apa? Di dalam solat ada kejayaan. Di dalam solat adalah titik fokus bagaimana kita nak menuju ke arah kejayaan. Sebab dalam solat, dalam azan sendiri, Allah telah kaitkan sebagaimana bila seseorang mukmin tu mendirikan solat, dia semakin hampir kepada kejayaan. Kita nak berjaya, kita kena solat, iaitu solat awal waktu, solat yang berkualiti, solat yang penuh kekhusyukan, solat yang sentiasa fokus. Fokus kita nak beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jaga titik kejayaan seseorang manusia dan hamba ni adalah bila mana dia sentiasa menjaga solat. Solat yang sentiasa berkualiti, solat yang sentiasa persembahkan high class, solat yang sentiasa mendahulukan Allah dalam setiap urusan. Walau sesibuk macam mana pun dia dahulukan solat. Solat awal waktu. Itulah kunci dan rahsia bagaimana kita sentiasa dikejar oleh rezeki, insya-Allah.
Okey, yang kedua. Yang kedua, rahsia dikejar rezeki yang kedua adalah sentiasa hidupkan sunnah. Macam mana kita nak hidupkan sunnah ni? Dalam kehidupan kita, kita hidupkan sunnah, especially dalam keluarga kita. Kita mulakan didikan kepada anak kita, family kita sejak dari rumah. Sebab segala kejayaan, segala akhlak dan peribadi anak-anak adalah terbentuk melalui dan bermula daripada rumah. Di mana ibu bapa lah. Ibu bapa lah yang mencorakkan masa depan kita. Anak-anak ni nak lahirkan anak yang soleh dan solehah, zuriat yang penyejuk hati, yang sentiasa mendamaikan hati kita, yang sentiasa mendengar kata, yang sentiasa baik akhlaknya. Hidupkanlah sunnah. Antara sunnah yang kita boleh hidupkan dalam kehidupan kita, kalau kita sentiasa nak dikejar rezeki, antara sunnahnya adalah selalulah berpuasa Isnin dan Khamis setiap hari. Puasa sunat. Puasa sunat Isnin Khamis, insya-Allah itulah rahsia seorang jutawan. Di mana seorang jutawan tu dia boleh berjaya bila mana dia jaga yang sunnah. Yang wajib, ibadah yang wajib sudah tentulah dia jaga. Dan ditambah dengan dan ditop up dengan amalan-amalan sunnah yang lain. Sebab tu dalam kehidupan kita, kalau kita nak kehidupan yang lebih baik, wajib kita jaga, sunnah kita tambah dalam kehidupan kita. Banyak bersedekah, banyak membantu orang lain, banyak memberi bantuan kepada sesiapa sahaja, jiran kita. Selain tu, amalan sunnah yang lain adalah kita sentiasa solat berjemaah dekat rumah, sentiasa menghidupkan taklim di rumah. Sebabnya rumah tangga kita ni, kalau kita nak bahagia, nak tenang, sakinah, mawaddah, kita kena bermula daripada rumah. Hidupkan sunnah. Makan berjemaah, solat berjemaah, sama-sama berbincang, tadarus Al-Quran sama-sama, sentiasa menghidupkan sunnah yang telah Rasulullah SAW ajar sejak kita, sejak Islam ni muncul dalam dunia ni, insya-Allah. Okey, yang ketiga adalah rahsia dikejar rezeki adalah banyakkan berdoa untuk masuk syurga. Sebabnya kita jangan lupa untuk terus berdoa kepada Allah supaya Allah masukkan kita ke syurga tanpa hisap. Tanpa hisap, tanpa azab, insya-Allah. Sebab kita ni hamba yang serba kekurangan, yang selalu buat dosa. Macam mana kita nak raih perhatian Allah adalah dengan kita sentiasa berdoa dengan penuh kehambaan. Beza antara orang sekarang ni, dia berdoa tetapi tidak merayu. Dia berdoa tetapi tidak memohon. Dia berdoa tetapi tidak penuh kekhusyukan dan penuh kehambaan. Itulah beza sebagaimana doa seseorang tu mudah dimakbulkan oleh Allah dan juga susah untuk Allah makbulkan. Di mana kita nak memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kenalah dengan hati yang penuh rasa bersih. Hati kita ni kena clear, kena bersih. Hati kita sentiasa dekat dengan Allah. Hati kita rasa khusyuk, fokus dan huduk dalam meminta dan merayu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab matlamat akhir kita adalah syurga. Kita nak kejar syurga Allah. Bukanlah kita nak kejar harta keduniaan. Sebabnya dunia ni hanyalah tempat sementara. Dunia ni hanyalah persinggahan. Dunia ni hanyalah tempat yang bukan kekal untuk kita manusia. Kita berhenti di sini, destinasi sementara ni untuk kita tambah amal, untuk Allah suruh kita beribadah, untuk Allah suruh kita jaga agama Allah. Sebab tu tugas kita dekat muka bumi ni sebagai khalifah adalah sentiasa mengimarahkan apa yang Allah suruh tu, amar makruf, nahi mungkar, kita buat dengan sepenuh hati kita. InsyaAllah Allah akan bagi. Apa yang kita minta, insyaAllah Allah akan bagi tepat pada masanya. So buat apa yang Allah suruh, insyaAllah Allah akan beri apa yang kita nak. Kita nak rezeki melimpah ruah, Allah bagi. Kita nak rezeki barakah, Allah bagi. Kita nak rezeki yang tak putus-putus, insya-Allah Allah bagi. Allah mengikut apa yang kita minta. Andai kita jaga Allah dalam hati kita, andai kita letak Allah nombor satu dalam hati kita, insya-Allah tak ada apa yang mustahil. Kun fayakun, semuanya dengan izin Allah. Semuanya dengan kudrat dan iradah Allah yang sangat-sangat berkuasa dan yang sangat kaya, insya-Allah. Okey, yang keempat, bagaimana kita nak sentiasa rahsia dikejar rezeki ni adalah kita hidupkan usrah dan taklim, circle positif dalam kehidupan kita. Contohlah di media sosial pun bukan halangan untuk kita terus berdakwah.
bukan halangan untuk kita terus dekat dengan Allah. Bila kita dalam media sosial ni kita bagi alasan tak naklah berdakwah media sosial. So bila kita dah ada kemudahan macam ni, sebab tu Ustaz Abid Liu, Ustazah Asma Harun, Ustazah Nur Hafizah Musa, semuanya berdakwah melalui platform online. Di mana zaman sekarang ni kita kena ikut kesesuaian. Di mana pada zaman Rasulullah kita tak ada online, kita tak ada internet apa semua. Tetapi pada zaman sekarang ni semuanya dah dipermudahkan. Kita ada online, kita ada platform Facebook, kita ada Instagram, kita ada Twitter, kita ada YouTube. So macam-macam jalan dakwah yang kita boleh perjuangkan. Kalau kita nak jaga agama Allah, kita nak sebarkan kebaikan, kita nak berpesan-pesan ke arah kebaikan. So kita perjuangkan dengan menjaga niat, ya Allah, sahaja aku berdakwah, sahaja aku menyampaikan ilmu, sahaja aku sharing ilmu ni adalah kerana-Mu ya Allah. Aku nak orang di luar sana celik ilmu agama, yang ramai yang sedihnya zaman sekarang ni, ramai yang jahil dan tak tahu hukum agama Islam. Yang tahu buat-buat tak tahu. Itu yang kita nak perbetulkan pada zaman ini. Sebab tu kita nak rahsia dikejar rezeki, kita kena capai redha Allah dahulu. Kita kena tackle Allah dahulu. Bila kita tackle Allah, insya-Allah segala rezeki, segala nikmat Allah berikan dengan semudah cara. Banyak sangat jalan yang tak disangka-sangka. Kadang-kadang kita beroleh rezeki yang tak disangka-sangka. Sebagaimana Solehah dapat umrah free adalah asbab Solehah buat bisnes FTR. Cemerlang dalam bisnes FTR, HQ sponsor Solehah, suami isteri. Kami suami isteri, Allah izinkan untuk kami sampai ke Tanah Suci dengan mendapat umrah disponsor percuma sahaja. Betapa Allah maha baik. Walaupun kita tak ada duit, tetapi dengan izin Allah, Allah nak kita, Solehah dan suami, untuk ke sana, Tanah Suci. Semuanya sekelip mata je. Allah bagi rezeki melalui perantaraan orang lain secara percuma. Bila mana kita jaga agama Allah. Sebab tu bila kita banyak buat baik dengan orang, kita banyak sedekah, kita banyak hafal Al-Quran. Macam suami Solehah, mungkin asbab dia menjaga Al-Quran, 30 juzuk Al-Quran tu, Allah bagi rezeki tak disangka-sangka melalui jalan isterinya buat bisnes FTR. Itulah Allah maha mengizinkan. Kadang-kadang kita rasa macam tak logik di akal kita. Tetapi bagi Allah, semuanya kun fayakun. Semuanya Allah izinkan. Kalau memang ditakdirkan untuk kita terpilih di sana, walaupun kita banyak duit tapi kita tak terpilih, semua tu Allah yang izinkan. Sebab tu kita sebagai kita da'i, khalifah, kita jaga sahaja agama Allah, tak lokek berkongsi ilmu, sentiasa berkongsi ilmu, sentiasa ikhlas dalam berdakwah, sentiasa nak tarik tangan ramai-ramai untuk turn back to Allah. Jaga circle kita ni. Sebab tu kita kena hidupkan usrah, kita kena hidupkan circle yang positif, silaturahim kerana Allah Ta'ala. Ajak ramai-ramai orang di luar sana untuk mendekati Allah. Ajak ramai-ramai orang di luar sana untuk suka, cinta dengan ilmu Allah, ilmu mengenal Allah, ilmu ma'rifatullah. Sebab kita ni manusia sangat-sangat dahaga, sangat-sangat lapar dengan makanan rohani. Sebab tu kita kena duduk dan pilih untuk join usrah, untuk join circle positif, untuk upgrade ilmu. Sebab manusia ni hanya akan berjaya bila mana dia disuluhi dengan ilmu yang sebenar, ilmu mengenal Allah, ilmu agama Islam yang betul-betul pada landasan yang lurus, insya-Allah. Okey, yang kelima, sebagaimana kita nak rahsia dikejar rezeki adalah banyakkan sedekah dan zakat. Sedekah ni ada macam-macam jenis. Sedekah subuh boleh, sedekah setiap hari Jumaat boleh, sedekah gigil boleh, sedekah kepada anak tafiz dan anak yatim boleh, sedekah kepada family yang susah pun boleh. Allah ni maha baik. Dia buka segala lorong-lorong jalan untuk kita bersedekah. Kita nak sedekah dekat jiran kita yang susah pun boleh. Kita nak sedekah kepada gelandangan pun boleh. Sebab tu kita jangan lokek. Jangan lokek, tetapi berkongsilah. Berkongsilah rezeki dengan ramai orang. Kerana dalam rezeki kita ada rezeki orang lain. Yang menjadi hak milik kekal kita adalah pahala. Pahala dan saham yang asbab kita bersedekah. Itulah yang akan kita bawa ke rumah tempat tinggal akhirat kita kelak, insya-Allah. So banyak-banyak bersedekah. The more you give, the more you get. Sebab tu takkan miskin orang yang banyak bersedekah.
Orang yang banyak bersedekah ni Allah janjikan dia tak akan miskin selama-lamanya. Tetapi rezeki dia sentiasa berkat, rezeki dia sentiasa cukup, rezeki dia tak akan habis-habis. Ada je, kadang-kadang tak sangka-sangka tiba-tiba ada orang order, ada orang borong produk dia, ada orang beli banyak-banyak produk dia semata-mata nak wakaf kepada orang lain. So kita di sini dah panjang-panjangkan sedekah sebenarnya. Kita di sini dah panjang-panjangkan jariah sebenarnya. Sebab tu jangan berhenti untuk tambah nilai dalam kehidupan orang lain. Jangan berhenti untuk berdakwah, jangan berhenti untuk ajak ke arah kebaikan. Sampaikanlah walau hanya sepotong ayat yang mana terkesan di hati manusia, insya-Allah kita akan beroleh pahala yang sama. Pahala bila kita buat baik ni, Allah akan ganjarkan kita syurga yang terindah insya-Allah. Kalau kita istiqamah, lagilah banyak barakah yang kita akan perolehi, lagi banyak barakah dan pahala yang akan kita dapat di dunia. Di dunia Allah dah bagi, di akhirat lagilah memang dijanjikan, di akhirat kelak kita akan dapat balasan syurga daripada Allah Subhanahu Wa Taala. So seronok kan? Seronok bila kita ajak orang buat baik, orang suka dengan dakwah kita, orang terkesan dengan kata-kata kita. Sebab tu adakah kita berani nak menyampaikan ilmu? Adakah kita berani nak ajak orang untuk turn back to Allah? Semua tu Allah nilai. Sebab tu seseorang yang banyak ilmu ni, seseorang yang sentiasa nak ajak orang lain untuk turn back to Allah, rezeki dia, pahala dia sangat luar biasa Allah bagi. Itulah yang Solehah alami sekarang. Sebagaimana waktu PKP ni ramai yang struggle, dibuang kerja, diberhentikan kerja, self down. Tetapi bila kita berilmu dengan kita pegang Allah ni business partner kita, alhamdulillah rezeki Solehah sebulan boleh dapat maintain consistent sale 6 angka. 6 angka bila mana kita jaga marketing dengan Allah, kita jaga connection dengan Allah, kita jaga tali Allah. InsyaAllah segala pergantungan hidup kita ni memang 100% hanyalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Okey, dan yang seterusnya adalah jaga keramat hidup. Solehah nak highlight di sini, bila mana kita sebut keramat hidup, kita tahu seorang isteri keramat hidup dia adalah suami, seorang anak keramat hidup dia adalah ibu bapanya, dan seorang anak murid keramat hidup dia adalah seorang guru. Jangan kita lupa. Sebab tu bila kita nak berjaya, kita jaga dan balas jasa mereka selagi mereka masih ada dekat dunia ni. Selagi itulah kita jangan putus harapan. Sentiasa berdoa semoga kita dapat menyantuni mereka sehabis baik. Jaga guru kita. Jadilah anak murid yang mendengar kata, yang sentiasa mendengar kata guru dan sentiasa menjaga adab dalam berilmu. Sebabnya andai kita ada ilmu banyak tetapi kita tak jaga adab, kita is nothing. Sebab tu anak murid yang berjaya adalah dia sentiasa patuh dan dengar kata guru dia. Sentiasa hormat siapa sahaja walaupun umur dia lebih muda daripada kita, asalkan dia menyampaikan ilmu bermanfaat, kita wajib hormat dia. Sebab umur bukan ukuran, darjat bukan ukuran, pangkat dan harta bukan ukuran, tetapi ilmu, nilai martabat ilmu dan juga adab kita dengan Maha Pencipta, adab kita dengan guru kita bagaimana, adab kita dengan suami kita, keramat hidup kita macam mana, itulah nilaiannya yang akan kita beroleh di akhirat kelak. Kalau kita layan mereka baik, baiklah yang kita akan dapat. Tetapi andai kita melayan mereka buruk, buruklah yang kita akan dapat di akhirat kelak. Kita akan dicampakkan ke neraka jahanam kalau kita menjadi isteri yang derhaka, anak yang derhaka, anak murid yang derhaka. So di sini jagalah adab sesama manusia. Jangan kita merasakan kita ni pandai, jangan kita merasakan kita ni sombong seperti menjadi orang kacang lupakan kulit. Tetapi balaslah jasa mereka apa adanya sekarang ni, balas jasa mereka dengan sepenuh hati kita. InsyaAllah Allah tu Maha penerima taubat. Kalau kita ada termengata, termengumpat, terejek, tersebarkan aib orang-orang ini, segeralah bertaubat dan minta maaf. InsyaAllah kita nak rezeki berkat, nak rezeki barakah, sentiasalah jaga redha dan
rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Okey. Sekadar ini sahaja perkongsian Soleha tengah hari ni. Sebabnya sekejap lagi Soleha ada Zoom one on one dengan Cikgu Nora Yusof, leader pertama yang akan Zoom dengan cikgu untuk bulan ni, insya-Allah. So terima kasih banyak-banyak yang sudi support dan sudi follow Soleha di live ini. Sesungguhnya Soleha sharing ilmu ni adalah untuk manfaat kita bersama, untuk saham akhirat kita bersama, insya-Allah. Okey. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.